barakati ulumihi fid daraini amin. Kitab Misbahul Munir, muka surat 4. Bermula undang-undang Allah Ta'ala itu 5 perkara. Iaitu undang-undang Allah tu wajib, sunat, haram, makruh dan juga harus. 5 perkara ni namakan undang-undang Allah SWT. Ustaz, nak betul sikit Ustaz, minta maaf. Dia bermula agama itulah Ustaz. Bermula agama. Bermula agama. Baris yang ke? Baris bermula agama itu adalah ibarat, yakni satu tuturan dan cakapan daripada kumpulan. Saya punya kitab ni, dia kitab lain sikit Ustaz. Jadi dia tak sama dengan Ustaz. Okey. Huraian yang pertama Ya betul Ustaz. Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Bermula agama ialah ibarat. Apa pengertian ibarat? Yakni yang dimaksudkan dengan ibarat satu tuturan ataupun dan cakapan. Dan tu atau tafsir. Ustaz, maaf Ustaz. Betul Ustaz. Kitab saya tersilap. Betul Ustaz buat bermula undang-undang Allah Ta'ala itu. Sorry Ustaz. Betul tadi Betul. Minta maaf Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Bermula undang-undang Allah Ta'ala itu 5 perkara. Mana 5 perkara? Iaitu wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kalau kita umumkan undang-undang Allah Ta'ala itu ada yang disuruh, ada yang ditegah. Pecah pada perkara yang disuruh, wajib dan sunat. Terpecah daripada perkara yang ditegah, makruh dan haram. Maka asal harus tidak masuk dalam undang-undang Allah sebab ia tidak ada tekanan. Maka ulama masukkan harus dalam undang-undang Allah, orang panggil di atas jalan mimba bitaghlib namanya. Apa kaedah dimasukkan harus dalam undang-undang Allah? Mimba bitaghlib, nak memenangkan 2 jalan. Ada jalan yang disuruh, wajib sunat. Ada jalan ditegah, haram makruh, diselitkan tengah-tengah, hukum harus. Asal harus tidak masuk dalam hukum taklifi sebab ia tidak diberatkan pada syarak. Cuma sunat tu orang panggil, ada orang baca sunnah, ada orang baca sunat, lain medan, lain bicaranya kan. Maka maksud sunat di sini, nak baca sunnah pun boleh, nak baca sunat pun boleh. Wakaf dengan ha baca sunnah, wakaf dengan ta baca sunat. Maksud sunat di sini orang panggil gulawan, orang panggil sunat gulawan dengan makruh namanya. Bukan sunnah yang dikatakan jalan Nabi tu, itu tidak. Itu medan lain. Medan di sini yang panggil sunat lawan bagi makruh. Adakah tiap kali tinggal perkara sunat itu makruh atau belum tentu? Dalam fiqh dikatakan makruh apabila hukumnya sunat muakkad. Kalau sunat muakkadah, tinggalkan perkara sunat muakkadah, dihukumkan makruh. Ataupun berlaku khilaf ulama, adakah sunat ataupun wajib. Sebagian ulama mengatakan sunat, sebagian ulama mengatakan wajib. Bila kita tinggalkan, baru dinamakan makruh. Bukan tiap-tiap sunat kita tinggalkan makruh, tidak demikian.
Nak dikatakan sunat yang kita tinggalkan jadi benda makruh, dua perkara. Yang pertama, kalau dihukumkan sunat muakkadah, solat sunat witir. Apa hukum solat sunat witir? Sunat muakkadah. Kita tinggalkan sunat witir, itu baru makruh. Demikianlah sunat yang diperselisihkan oleh ulama, adakah wajib ataupun sunat. Tinggalkan, dihukumkan makruh. Maka undang-undang Allah itu 5 perkara. Maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu tidak keluar daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut. Setiap gerak-geri manusia, daripada awal kita bangun tidur sampai malam nak tidur, tak lepas 5 undang-undang. Setiap kali mata memandang, 5 undang ni, 5 hukum. Setiap kali dah bergerak, 5. Adakah wajib, sunat, haram, makruh, harus. Setiap kali kaki mula berjalan, 5 hukum. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Demikianlah setiap kali gerak-geri manusia tak lepas daripada 5 undang-undang yang tersebut, yang dinamakan akan undang-undang 5 ni dengan hukum syarak, ataupun dipanggilkan juga dengan hukum-hukum taklifiyah. Bila orang tanya hukum syarak, 5. Ditanya lagi, apa hukum taklifiyah? Pun sama. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Orang panggil talabu ma fihi kulfatun. Apa yang dimasukkan dengan hukum-hukum taklifiyah? Talabu ma fihi kulfatun, tuntutkan barang yang ada padanya tekanan. Talabu ma fihi kulfatun, tuntutkan barang yang ada padanya tekanan. Wajib tuntut, syarat tuntut, mesti dibuat. Kan? Sunat tuntut, syarat tuntut, cuma tak putus, tak mesti. Suatu tuntutan. Haram tuntut wajib ditinggalkan. Makruh tuntut tinggal, cuma tak putus. Sebab itu harus tidak ada tuntutan, maka asal hukum harus tak masuk dalam hukum taklifiyah. Ulama masukkan juga harus dalam hukum taklifiyah. Orang bagi ada jalan mimbabi taghlib namanya. Yang lagi akan datang menyebutkan akan hukum syarak ini di dalam huraian hukum-hukum syarak, insya-Allah dikaitkan dengan orang panggil insya-Allah kalam Tabari nak melepaskan panjang angan-angan. Panjang angan-angan hukumnya haram. Orang yang panjang angan-angan sama ada bentuk keduniaan atau bentuk keugamaan, lalu tak diselitkan dengan perkataan insya-Allah, maka angan-angan itu angan-angan yang haram pada syarak. Sekalipun bentuk keugamaan, nak mengarang kitab, akan datang dikata nak dikarangkan kitab bicarakan dalam hukum syarak, masa yang lagi akan datang. Tidak dikaitkan dengan perkataan insya-Allah, itu suatu perkara yang ditegah pada syarak. Kita kena kaitkan dengan perkataan insya-Allah. Sebab semua yang sudah berlaku ini berada dalam qada dan qadar Allah SWT. Maka nyata pula daripada huraian ini, sudah nyata daripada huraian ini, hukum syarak itu ada 5 ni, bahawa pengenalan agama itu, ramainya orang-orang yang tidak mengenal agama, hanya pandai menyebut, pandai menulis juga. Apa dalil orang ramai tidak mengenal agama, sebut dia pandai, kemudian tulis dia pandai? Dengan dalilnya, ramai orang yang tidak menurut undang-undang agama yang tersebut. Ramai orang tak mengikut undang-undang agama Allah.
kita melihat realiti kehidupan, maka setengahnya orang semayang saja, puasa tidak. Semayang tak tinggal, masuk Ramadan tak puasa. Itu dalil dia tidak mengenal akan agama. Dan setengah golongan manusia semayang puasa, menunaikan haji, tidak mengeluarkan zakat. Semayang dijaga, puasa dijaga, pergi umrah, pergi haji. Masa tiba keluarkan zakat, cukup haul, cukup nisab, tiba-tiba sayang daripada harta, tak mau keluarkan zakat. Itu dalil sebahagian ramainya orang tidak mengenal agama. Dan bermacam-macamlah berlakunya. Ada kalanya membuat yang sunat-sunat jua, tidak yang wajib. Ada sebagian orang buat sembahyang sunat, qada sembahyang tak dibuat. Rajin buat sunat rawatib, tak dikodokkan sembahyang. Itu mengatakan, itu menunjukkan ramai orang yang tidak mengenal agama. Seolah-olah kita ada kodok sembahyang ni, seolah-olah kita berhutang dengan Allah. Bila tak bayar hutang, tiba-tiba nak berikan hadiah. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, orang yang berhutang dengan Allah, dia ada sembahyang qada, tiba-tiba tinggalkan qada sembahyang, dibuatkan solat-solat yang sunat, seolah-olah diberikan kepada Allah tu hadiah, tapi tak dibayarkan hutang. Begitulah ibaratnya. Semuanya itu daripada sebab tidak mengenal agama. Kalau begitu, hendaklah kamu mempelajarikan akan hukum syarak ni. Pelajari dengan bersungguh-sungguh sehingga mengenalkan akan hukum syarak, mengenalkan akan agama. Dan kejadian agama atau terbentuknya agama itu di atas 3 perkara. Mana 3 perkara? Iaitu Islam, yang keduanya iman, yang ketiganya ihsan. Rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 2. Ada 3 perkara ni, Islam, iman, ihsan, maka dikatakan sempurnalah agama seseorang itu. Pastikan cukup 3 perkara: Islam, iman dan juga ihsan. Bermula Islam itu, apa arti Islam? Bermula Islam itu mengikut zahir dan mengaku zahir oleh seseorang. Ikut mengaku akan segala perkara yang dibawa datang akan segala perkara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi lughah bahasanya, apa makna Islam? Mutlaqul imtisal wal inqiyad. Makna Islam lughatan dari segi lughah, mutlaqul imtisal wal inqiyad. Semata-mata ikut zahir, semata-mata mengaku zahir, itulah namanya Islam. Dari segi lughah bahasanya begitu. Adapun dari segi syarak itu berbeza. Adapun dari segi syarak, imtisal wal inqiyad lima ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal af'ali zahirati syar'iyyati wa ulima minad dini bidarurah. Kalau Melayu dia kata apa? Arti Islam kalau dari segi lughah semata-mata mengikut zahir, semata-mata mengaku zahir oleh seseorang. Sambung lagi, digabungkan dari segi syarak, apa dia? Mengaku ikut akan segala perkara yang dibawa datangkan akan segala perkara oleh Rasulullah SAW. Apa perkara yang Nabi bawa datang? Bayan dia. Daripada pekerjaan agama yang diketahuikan akan pekerjaan agama, diketahuikan dengan darurah. Apa maksud darurah? Iaitu ia dimaksudkan
perkara darurah itu ketiadaan fikir. Benda yang Nabi bawa datang, tak perlu fikir, tahu dah kata benda tu wajib masalah. Dan semua orang tahu, nak masuk Islam, wajib sembahyang. Itu dikatakan perkara yang darurah. Diketahui tanpa perlu fikir, fikir tilik. Bahkan semua orang tahu belaka. Kata perkara itu daripada pekerjaan agama. Sehingga kanak-kanak pun tahu. Misalnya mana? Seperti sembahyang dan puasa. Orang yang bukan Islam dia tahu. Nak masuk Islam, oh kena puasa nanti. Nak masuk Islam, kena sembahyang nanti. Itu dikatakan perkara yang diketahui itu namanya perkara darurah namanya. Ya. Itu dikatakan rukun, itu dikatakan Islam. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Dan rukun itu 5 perkara. Dah tahu dah apa arti Islam, kemudian ada berapa rukun Islam. Kita mengetahui rukun Islam itu ada 5 perkara. Mana dia? Yakni terbentuklah segala perkerjaan agama itu di atas 5 rukun. Yang dinamakan akan 5 rukun ni rukun Islam. Terbentuknya agama Islam itu di atas 5 rukun. Dan makna rukun itu ialah perkara-perkara yang jadi sesuatu, jadi dengan dia, dengan sesuatu. Apa tu rukun? Juzuk sesuatu perkara. Itu rukun. Perkara yang jadi sesuatu dengan dia, dengan perkara, itu dikatakan rukun. Rukun tu dikatakan juzuk yang jadi dengan dia. Dan ia rukun pula juzuk sesuatu. Dan ia perkara tu pula juzuk sesuatu. Atau suku sesuatu itu, iaitu rukun itu asas ataupun tunjang bagi sesuatu. Itu rukun. Perkara asas yang paling kukuh. Nak buat bangunan, perkara apa yang paling kukuh. Itu dikatakan rukun namanya. Maka rukun Islam itu, atau kita boleh ertikan asas Islam itu, atau kita boleh ertikan tunjang Islam itu 5 perkara. Mana dia? Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Yang pertama kena mengucap, rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam mazhab Syafi'i wajib datangkan lafaz asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam namanya. Orang yang belum Islam, nak masuk Islam, dia kena mengucap lafaz Arab, kemudian belum sempurna lagi Islam, hendaklah diajarkan makna kalimah bahasa Arab yang diucapkan. Kalau orang bukan Islam, dia mengucap tapi tak diketahuikan makna, itu belum sah Islamnya lagi. Kita kalau orang nak ajar orang masuk Islam, kita kena ajarkan makna sekali. Itu jangan terlupa. Sebab setengah daripada syarat sah Islam itu, setelah mengucap, syaratnya tahu apa makna yang diucap. Kalau dia faham bahasa Melayu, kita ajarkan translate. Aku naik saksi, ataupun aku menyaksi, aku mengaku. Asyhadu, aku menyaksi. Ataupun erti menyaksi, erti asyhadu, ukiru. Aku mengaku dengan lidahku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Aku mengaku Muhammad itu Rasulullah atau utusan Allah. Dia kena tahu makna yang diucapkan tu, baru sah Islam dia. Ini merupakan dalil akuan di hati orang panggil iman. Kalau orang tanya, adakah kamu beriman? Kita akan, ya, saya beriman. Kemudian orang tanya, apa dalil kamu beriman? Macam mana kita nak huraikan, nak jawab?
apa dalil kamu ni mengaku kamu beriman? Sebab iman itu soal kepercayaan. Iman ni soal pegangan. Iman itu sifat hati. Maka kita nak buktikan kita orang beriman sebab iman tak boleh nampak dengan mata kepala. Sebab ia soal kepercayaan. Iman soal pegangan itikad. Lalu kita mengucapkan dua kalimah syahadah di lidah. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah dalil mengatakan kita ni orang yang beriman. Dan rukun yang pertama inilah sebagai asas dan tunjang utama bagi seseorang Islam sehingga tidak dihukumkan dengan seorang itu, tidak dihukum dengan Islam kecuali ianya menyebut dengan lidahnya, menyebut akan dua kalimah itu. Kita sebut berlafaz, maka diakui dah kita ni orang Islam lagi beriman. Tetapi sungguh pun menyebut, tetapi orang yang sudah Islam, dua iwapanya, tidak wajib lagi mereka itu menyebut dua kalimah itu. Kerana membadai dengan menurut juga. Kita lahir-lahir ni Islam dah. Sebab mak ayah tu Islam, lahir Islam. Orang panggil Islam keturunan. Pada istilah namanya Islam dengan jalan tabak. Islam dengan jalan tabak, automatik kita Islam. Anak kecil yang lahir dalam kalangan ibu ayah Islam, automatik dia Islam. Contoh, suami isteri ni agama Hindu atau agama Buddha. Maka salah seorang di antara mereka masuk Islam, anak kecil yang belum baligh, automatik Islam. Orang panggil Islam dengan jalan, Islam dengan jalan tabak namanya. Islam keturunan lah. Maka Islam keturunan tidak menjadi satu kewajipan kita kena mengucap dua kalimah syahadah di luar sembahyang, itu tidak menjadi satu kewajipan. Dan berkata setengah ulama, sebagian ulama mengatakan wajib juga berkata dalam seumur hidupnya sekali supaya lepas tuntutan Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, bersabdalah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah ila akhir hadis. Sebagian ulama menyebutkan walaupun kita Islam keturunan, tapi wajib kita kena mengucap sekali seumur hidup setelah akil baligh, di luar sembahyang, di luar ibadah, bukan dalam azan, bukan dalam sembahyang, sekali seumur hidup sekurang-kurang kita kena mengucap. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Panjang lagi hadis ni kan. Orang panggil umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa yuqimu salah wa yu'tu zakah fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. Ini orang panggil hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan akan daku kata Rasulullah bahawa aku membunuh akan segala manusia. Diperintahkan akan Nabi Muhammad, Allah perintahkan Rasulullah bunuhkan segala manusia sehingga menyaksi dan mengaku lidah mereka itu manusia bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah hingga akhir hadis. Ketika Rasulullah sudah hijrah di bumi Madinah, diberikan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah diizinkan darah orang yang tak mau terima Islam, diizinkan darah mereka dipancung halal. Diturunkan wahyu, diizinkan bagi Rasulullah SAW untuk merampas harta mereka jika mereka tak mau masuk Islam. Maka takutnya orang kafir ketika itu, kalau tak masuk Islam, darah halal dibunuh.
Kalau tak masuk Islam, harta halal dirampas. Maka mereka berpura-pura masuk Islam. Timbullah satu golongan namanya golongan munafik namanya. Itu rukun Islam yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, dia berlima rukun Islam, sembahyang 5 waktu. Yang mendirikan sembahyang. Maksud mendirikan sembahyang itu memeliharakan sembahyang 5 waktu. Dipeliharakan dalam waktu. Maksud mendirikan, ditunaikan segala rukun-rukun sembahyang, ditunaikan segala syarat-syarat sembahyang serta adab dan juga sunat-sunatnya. Setiap rukun ada syarat. Al-Fatihah rukun sembahyang ada syaratnya. Sujud rukun sembahyang ada syaratnya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, rukun sembahyang ada syaratnya. Niat rukun sembahyang ada syaratnya. Rukun sembahyang pertama niat. Apa syarat niat? Qasad, ta'arud, ta'yin. Qiyam, berdiri. Itu rukun sembahyang. Apa syarat qiyam berdiri? Diluruskan tulang belakang. Berpijak kaki di muka bumi. Itu syarat bagi qiyam. Kalau sembahyang terapung-rapung kat udara, hebat orang ni sembahyang terapung. Tapi tak ada syarat. Walaupun diberi tapi tak ada syarat. Maka tak sah juga sembahyang. Itu dikatakan mendirikan sembahyang itu dengan makna disempurnakan rukun syarat, dipeliharakan adab dan sunat. Yang ketiga, dia berlima rukun Islam, memberi zakat, berikan sebahagian harta yang tertentu daripada mereka yang memiliki nisab dan disempurnakan pada syarat-syarat wajib dan ditunaikan, diberikan kepada mustahiknya. Itu dikatakan erti mengeluarkan zakat. Yang keempat, dia berlima rukun Islam, puasa di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, kan. Masuk bulan Ramadan, wajib bagi umat Islam mereka berpuasa dengan syarat-syarat yang tertentu. Dalam banyak-banyak ibadah, satu je ibadah niatnya tidak menyertai awal perbuatan. Itulah puasa namanya. Dalam niat, 7 syarat. Ada 7 syarat niat. Bila sempurna 7 syarat niat, maka diiktibarkan, niat itu diiktibarkan pada syarat. Ya. Semua ibadah niatnya pada permulaan, itu syarat. Semua ibadah niat pada permulaan. Masuk sembahyang. Bila kita niat sembahyang, ketiga, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita niat dalam takbiratul ihram. Itu niat di permulaan. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Bila kita masuk masjid, bila kita nak niat i'tikaf, dalam kitab Minhajul Qawim disebutkan ketika masuk di pintu masjid ataupun ketika berhenti di saf. Kita masuk masjid, berhenti saf yang pertama. Situ niat i'tikaf. Sebab apa? Sebab niat tu pada awal permulaan ibadah. Dah duduk setengah jam dalam masjid baru niat. Tak sah. Niat mesti di awal perbuatan. Melainkan dalam banyak-banyak ibadah, satu je ibadah yang niatnya tidak menyertai awal perbuatan, puasa namanya. Nak puasa esok hari, malam ni kita niat. Boleh dah. Pasal apa? Sukar nak niat di awal perbuatan, ngam-ngam matahari terbit fajar subuh, kita pun niat nawaitu sama ghadin, kan payah tu. Maka dikecualikan orang panggil, niat puasa boleh diawalkan. Yang kelima, ada 5 rukun Islam, menunaikan haji, tunaikan ke Baitullah, iaitu Kaabah. Bagi siapa yang wajib ni? Bagi mereka yang kuasa kepadanya, kepada Baitullah. Kuasa akan sebagai jalan. Mampu orang panggil, ada kemampuan.
Itu dikatakan rukun Islam yang kelima menunaikan haji. Haji maksudnya menuju ke Masjidil Haram. Itu maksud haji, menuju ke Masjidil Haram. Ianya ada bulan-bulan yang tertentu. Yang dimaksudkan dengan haji itulah menuju ke Masjidil Haram di bulan-bulan yang tertentu, namanya bulan haji lah. Yang pertama bulan Syawal. Yang kedua bulan Zulqaidah. Dan kemudian bulan Zulhijjah. Bukan semua 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah. Syawal, Zulqaidah, 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Itulah dikatakan bulan haji namanya, kan? Maka haji ni dia berbeza ibadat dengan puasa. Haji itu berbeza ibadat dengan sembahyang, kan? Kerana ibadat haji ni dikatakan ibadat yang bangsa harta. Orang panggil maliyah. Ibadat yang bangsa harta, dan juga ibadat yang bangsa badaniah. Kalau zakat, ibadat maliyah. Kalau sembahyang, ibadat badaniah. Haji digabung. Ibadat badaniah dan juga ibadat maliyah. Apa haji? Ibadat tubuh anggota badan dan juga yang bangsa harta. Jadi, nak pergi haji, kena modal. Nak pergi haji, bukan boleh kirim-kirim. Kita masih hidup, tubuh sendiri kena pergi jika sihat. Atau dikata ibadat maliyah dan juga badaniah. Itu 5 rukun Islam. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumir Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Bukhari, dibinakan perkajaan Islam itu di atas 5 perkara. Rasulullah mengibaratkan perkajaan Islam itu ibarat binaan. Sebab Nabi kata dibinakan perkajaan Islam di atas 5 perkara. Bermakna Rasulullah mengibaratkan Islam itu sebagai binaan. Kita nak naikkan bangunan 10 tingkat, maka bangunan 10 tingkat itu namanya binaan. Nak dibinakan bangunan 10 tingkat yang namanya binaan, dia mesti dibinakan di atas tapak yang kukuh. Kalau bangunan 10 tingkat, dia tak boleh bin biasa. Dia mesti kena piling. Yang asas bin itu dikatakan iman. Iman itu asas, Islam itu binaan. Sebab itulah orang panggil bila asasnya tidak kukuh, nescaya binaan bangunan akan runtuh. Yang pertama-tama mesti diperkukuhkan asasnya terlebih dahulu. Iman tentang soal kepercayaan, tentang soal pegangan, itu yang dikatakan asas. Sudah kukuh asasnya, naiklah tinggi mana pun bangunan, tak akan goyang, tak akan runtuh. Kalau asasnya tidak kukuh, iya ke Tuhan ada ke tak ada? Dia mula tidak semayang, kejap tak semayang. Binaan Islam itu ibarat semayang, tak kukuh. Sebab tak apa nak percaya. Mulut cakap percaya, hati belum tentu sepenuhnya. Mulut percaya cakap mati. Percaya kita nak mati. Adakah betul-betul kepercayaannya, pegangan dia, adakah demikian yakin, tahakuk demikian? Belum tentu. Atau berbeza. Itulah Rasulullah mengibaratkan dibinakan perkajaan Islam itu di atas 5 perkara. Menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji di Baitillah bagi mereka yang kuasa kepadanya, kepada Baitillah. Kuasa akan jalan akan sebagai jalan. Kan, kalau
Tak aman perjalanan, gugur kewajipan. Tak cukup harta, gugur kewajipan. Atau ada syarat-syarat kemampuan. Maka nyata daripada huraian tersebut, bahwasanya orang-orang yang tidak mengerjakan 5 perkara tersebut, 5 rukun Islam, mereka itu tidak ada asas dan tunjang pada agama Islam. Seperti bina-binaan yang tidak ada asas dan tunjang. Buat rumah 3-4 tingkat tapi tak ada tapaknya. Itulah ibaratnya begitu. Maka adalah binaan itu menjadi runtuh. Lama-lama runtuh. Buat rumah 5 tingkat, tak pasang pun bim dia. Mula-mula retak, tiang sengit, akhirnya runtuh. Itu orang panggil sebab tidak dipasakkan dengan asas terlebih dahulu. Demikianlah menjadi runtuh agama apabila tidak ada asas dan tidak ada 5 tunjang yang tersebut. Demikianlah mengaku Islam, sembahyang kejap sembahyang, kejap tidak. Mengaku Islam, sayang harta, tak nak keluar zakat. Lama-lama agama itu akan runtuh. Sebab agama itu diibaratkan seperti binaan. Atau mengingkari dengan lidahnya. Dan jikalau dengan selora, jikalau dengan berlawak, sekalipun begitu, gugurlah asas tunjang. Kan? Soal Islam, soal iman, dia tidak boleh dipermainkan. Kemudian bermula iman itu, mana yu'minu imanan af'ala yuf'ilu af'il if'alan fawa muf'ilun wazaka muf'alun. Amana yu'minu amin imanan fawa mu'minun wazaka mu'manun. Bermula iman itu percaya hati seorang serta mengaku putus dalam hatinya. Bukan sekadar percaya, putus di hati. Orang bagi satu simpulan. Aqada, satu simpulan. Kalimah iman dari segi bahasa Arab artinya tasdik. Dalam bahasa Arab, iman itu diambilkan daripada perkataan at-tasdiq. Ataupun setengah ulama dibahaskan kalimah iman diambilkan daripada mutlaqut tasdik. Satu riwayat, iman diambilkan daripada perkataan tasdik, membenarkan. Riwayat yang kedua, iman itu diambil perkataan mutlaqut tasdik, semata-mata membenarkan. Kalau yang pertama, tasdik, membenarkan. Kalau kedua, mutlaqut tasdik, semata-mata benar. Tidak ada syak, tidak ada waham, tidak ada zon. Itulah dikatakan iman. Sebab iman ni soal pengakuan di hati. Satu simpulan, satu pegangan soal kepercayaan. Cuma istilah tu berbezalah. Dan iman pada istilah at-tasdiqu bi kulli ma ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-dini bid-darurah. Kan? Kalau iman billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Atau dalam bahasa Arab gitu kan. Bermula iman itu percaya hati seorang serta mengaku putus dalam hati seorang, mengaku percaya akan sesungguhnya segala perkara yang dibuat datangkan akan perkara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada pekerjaan agama yang diketahuikan akan segala perkara dengan darurah. Dulu sebutkanlah apa arti darurah? Diketahui tanpa fikir. Benarlah perkara itu dengan tidak kena fikir dan percaya. Itu iman. Bila orang tanya, apa yang dimaksudkan dengan iman? Kita percaya apa perkara yang Nabi sampaikan, kita percaya, kita benarkan. Itu iman. Bahkan tahu belaka, tua dan muda, tahu akan bahawa perkara itu daripada pekerjaan agama Islam. Dan terbentuklah iman itu di atas 6 asas atau nama lainnya 6 tunjang.
yang dinamakan akan diakad 6 asas ini dengan rukun iman. Namanya rukun iman namanya. Yang pertama ada 6 rukun iman, percaya akan Allah, beriman akan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama-tama, hendaklah kita beriman dengan Allah. Bagaimana rupa kita beriman dengan Allah? Maknanya, mengaku putus dalam hati, sungguhnya dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat lai Allah dengan segala sifat ketuhanan. Istighna, iftiqar an kulli ma siwa. Yang pertama, kita beriman kepada Allah. Macam mana rupa kita beriman dengan Allah? Mengaku putus dalam hati, tentu sungguh Allah itu Tuhan. Tentu sungguh Allah itu Tuhan yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Mana sifat ketuhanan? 2 sifat ketuhanan. Istighna, iftiqar an kulli ma siwa. Orang panggil 11 sifat istighna, 9 sifat iftiqar. Bila mengaku Tuhan, mesti ada sifat ketuhanan. Istighna, 11 sifat. Iftiqar an kulli ma siwa, 9 sifat. Itulah rupa kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika seorang itu tidak mengaku putus dengan sungguh begitu, atau ia seorang mengetahui jua dengan tidak mengaku, hanya tahu tapi tidak ada pengakuan, maka Allah ia tidak beriman dengan Allah. Dan Allah ia orang tersebut orang yang kafir di sisi Allah. Dan jikalau sembahyang puasa sekalipun begitu, ghayah berkata orang kafir, sekalipun dia sembahyang, sekalipun dia puasa. Iman itu suatu pengakuan di hati. Mengaku sungguh Allah tu ada. Nanti kata kita bicara sifat wujud artinya ada, kan? Sifat nafsiyah, kan? Sifat yang bangsa, sifat yang bangsa hal. Dia ada 4 martabat. Wujudi, hal, amr iktibari, adami. 4 namanya, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Kemudian ada 4 martabat. Maka itulah rupa kita beriman dengan Allah. Kita mengaku sungguh di hati, Allah itu sungguh. Allah itu sungguh Tuhan yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Tuhan itu Tuhan lah. Maksud Tuhan itu Tuhan. Tuhan itu Tuhan punya. Itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan itu Tuhan punya. Pemilik lah. Itu maksud Tuhan. Yang kedua, rukun iman yang kedua, percaya akan malaikat. Maknanya apa? Mengaku putus dalam hati, pengakuan di hati. Mengaku akan bahawasa malaikat itu tentu sungguh ada. Dan ia malaikat setengah daripada makhluk Allah SWT. Rukun iman kedua, kita beriman percaya dengan malaikat. Macam mana rupanya? Hati percaya, hati mukallaf kan? Orang yang mukallaf percaya hatinya malaikat itu ada. Siapa malaikat? Sebahagian daripada hamba makhluk Allah SWT yang Allah jadikan daripada nur. Itu malaikat. Dan malaikat tidak ada jantina, tidak laki-laki pun tidak dikatakan, dan tidak juga dikatakan perempuan. Dan malaikat tidak berkahwin dan tidak beranak. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak tidur. Hanya semata-mata taat kepada Allah SWT. Itu fitrah kejadian malaikat, taat kepada Allah. Tidak dahaga selama-lamanya walaupun sekali. Dan malaikat tidak dituliskan suratan amalan mereka. Kita mukallaf, amal kita dituliskan. Setiap kali kita bergerak, setiap kali kita beramal, disuratkan amal kita. Malaikat,
apa gerak-gerik mereka tidak ditulatkan amal mereka. Atau malaikat bukan mukallaf. Bila malaikat bukan mukallaf, malaikat tidak dituliskan suratan amal mereka. Dan malaikat tidak akan dihisap di hari kiamat. Malaikat tidak akan ditimbang di hari kiamat. Dan malaikat tidak memberikan, tidak mensyafaat di hari kiamat. Kan? Itulah tidak seperti manusia atau berbeza. Malaikat tidak dihisap, malaikat tidak timbang, cuma malaikat boleh berikan syafaat kepada hamba manusia yang mengajukan dosa maksiat. Malaikat boleh berikan syafaat. Itu istimewanya malaikat. Malaikat boleh berikan syafaat kepada manusia, anak cucu Nabi Adam AS. Malaikat boleh lihat di hari kiamat. Dalam dunia, ghalib malaikat tidak dapat dilihat. Itu pada ghalib. Adapun di hari kiamat, malaikat boleh dilihat. Malaikat boleh dilihat dalam syurga. Itu rukun iman yang kedua, beriman percaya kepada malaikat. Yang ketiga, rukun iman yang ketiga, percaya akan segala kitab. Dengan makna bagaimana rupa kita beriman dengan kitab, mengaku putus seorang dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah seperti Quran dan Taurat dan lain-lain. Dan sungguh segala perkara yang disebut dalamnya dalam kitab. Itu rukun iman yang ketiga, kita beriman dengan kitab. Bagaimana rupa kita beriman dengan kitab? Kita mengaku sungguh di hati, tentu sungguh dalam hati kita mengaku ada segala kitab yang Allah turunkan seperti Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad SAW, seperti Taurat diturunkan Nabi Musa AS, seperti Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa. Dikatakan Al-Quran itu tiap-tiap yang dituliskan akan ayat Al-Quran dituliskan dengan qasad untuk dibaca, maka itu Quran. Tiap-tiap yang kita tuliskan dengan qasad untuk dibaca, maka itu Quran namanya. Bila Al-Quran nak ditanggung, nak disentuh, wajib berwudu. Kita beli frame. Hanya tulisannya ada pada frame itu kalimah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok qasad. Kalau qasad dituliskan Bismillah itu untuk dibaca, maka itu Al-Quran. Maka itu juga dinamakan Al-Quran. Kalau dituliskan itu bukan qasad untuk dibaca, maka itu bukan Al-Quran. Bila bukan Al-Quran, maka kita nak pegang, sentuh, nak tanggung, tak perlu wudu. Tak mengapa. Kan dulu tulisan shilling lama kan. Tulisan shilling orang dulu ada setengah daripada tulisan Al-Quran. Bismillah ke. Kalau qasad dituliskan pada shilling itu bukan untuk dibaca pun, maka itu bukan Al-Quran. Maka tak salah kita jumpa harta karun, shilling ni ada tulis Al-Quran lah. Itu bukan qasad untuk dibaca. Dituliskan Al-Quran pada shilling itu untuk tabaruk je. Demikianlah kita pergi berubat ke orang. Kita pergi berubat, kata perawat tu, buat mari kertas, pensel, ditulis tulisan, dilipat, dibaca. Dilipat, dibagi kita. Katanya, gantunglah kat mana-mana. Kan? Dituliskan Quran itu bukan qasad dibaca, untuk tabaruk. Maka tak berhajat kepada wudu. Itulah dikatakan Quran namanya. Kemudian yang keempat, rukun iman yang keempat, percaya akan segala Rasul. Percaya akan segala Rasulullah. Dengan maknanya mengaku putus seorang dalam hati, macam mana rupanya? Tentu sungguh ada segala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu menyampaikan kepada umat. Kita mengaku
ada Rasulullah, utusan Allah untuk mereka sampaikan kepada umat, itulah satu pengakuan dikatakan rukun iman yang keempat. Percaya dengan bahawa Nabi kita ni Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh daripada Allah SWT. Dan dengan bahawa nabi-nabi yang lain daripada itu pun pesuruh Allah Ta'ala juga. 3 riwayat, satu kaul bilangan para anbiya 124,000. Kaul yang kedua bilangan para anbiya 224,000. Kaul yang ketiga bilangan para anbiya 1 juta. 3 kaul. 124,000, 224,000, 1 juta. Adapun nama yang disebutkan dalam Quran itu 25. Atau maklum kan? 25 kan? Atau orang panggil bezalah antara Nabi dan juga Rasul. Itu maklum kan? Diberikan apa? Diberikan mereka itu mukjizat, perkara yang melemahkan untuk tiru, membuktikan utusan daripada Allah. Yang kelimanya, percaya akan hari kiamat dengan maknanya mengaku putus seseorang. Mengaku dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu bila-bila masa juga akan datang berlakunya. Kita percaya lagi satu masa akan datang, hari kiamat akan berlaku. Itulah kesudahan hari dunia. Mana berhubung di akhir hari dengan hari dunia itu berhubung. Akhir hari dunia itu berhubung dengan hari kiamat. Kemudian yang keenam, yang terakhir, percaya dengan qada dan qadar. Makna qada itu penentuan yang telah menentu dia akan penentuan oleh Allah Ta'ala dengan iradah. Qada bahasa Arab, Melayu kata penentuan. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, qada itu ibarat sifat iradah yang tanjizi qadim. Apa qada? Ibarat sifat iradah yang tanjizi qadim. Qada artinya penentuan. Apa arti penentuan? Ibarat takluk iradah yang tanjizi qadim, Allah menentu sedia kala. Itu qada. Dan makna qadar itu takdir. Qadar bahasa Arab, Melayu panggil takdir. Apa maksud takdir? Perbuatan yang telah perbuat akan perbuatan oleh Allah, perbuat dengan kudrah. Bermakna qadar itu ibarat takluk kudrah yang tanjiz hadis. Apa takdir? Takdir itu ibarat takluk kudrah yang tanjiz hadis. Itu namanya takdir. Selagi mana belum berlaku, orang tak bagi takdir. Kalau sudah berlaku, baru nama takdir. Sebab apa? Takdir itu ibarat takluk kudrah yang tanjiz hadis. Kalau belum berlaku, itu namanya qada, penentuan. Contoh, Allah menentu hari sekian, hari Isnin, tempatnya sekian, masanya petang, jam 2 petang, berlaku pada si hamba, berlaku kemalangan. Belum sampai masa tu. Itu namanya qada, penentuan. Dah sampai hari Isnin, sampai tempat demikian, berlaku kemalangan. Itu namanya takdir. Apa yang Allah menentu sedia kala, bila sudah sampai masa, terjadilah benda tersebut. Bila terjadi, orang panggil takdir. Bila belum terjadi, itu namanya qada, penentuan. Sudah terjadi, itu namanya takdir. Ibarat takluk qudrah yang tanjiz hadis. Itu takdir. Maknanya mengaku putus dalam hati seorang dengan tentu sungguh akan bawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, semuanya dengan kehendak Allah. Dan menjadilah ia Allah akan semua sekali. Yang baik pun Allah jadikan, yang buruk pun Allah jadikan. Itu orang panggil qada dan qadar. Kemudian kata muallif, inilah 6 perkara
Ia dinamakan akan dia akan 6 perkara namanya rukun iman. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihnahu fid din wa 'allimna ta'wila wa maftah bihi hikmataka futuhal 'arifin wa ansurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan? InsyaAllah boleh satu dua Ustaz ya. Boleh. Ustaz, dalam dalam mesej ni ada soalan. Dia tanya kalau ini luar pada tauhid lah. Kalau solat qada belum habis tunai, betul ke haram kita lakukan solat sunat, Ustaz? Kalau solat qada belum habis dikerjakan, adakah haram mengerjakan solat sunat? Itu soalan gitu ya? Soalan itu Ustaz. Orang panggil sah ataupun tidak semayang ditengokkan pada syarat, ditengokkan pada rukun. Tengok syarat, tengok rukun, sah. Adakah terima ataupun tidak, itu pilih sifat ihsan namanya. Tengok dalam keadaan. Kan? Seolah-olah kita masih berhutang, hutang tak bayar, tapi kita berikan hadiah. Kan ibarat begitu. Kita masih berhutang, hutang tak bayar, tapi kita berikan hadiah. Maksudnya tak lepas. Kewajipan tu belum lepas. Kewajipan kita qada sembahyang belum lepas, tiba-tiba kita buatkan yang sunat. Ini bukan soal orang panggil apa. Dia letak sah tak sah, haram tak haram tu panggil rukun dan syarat. Cukup rukun, cukup syarat, sahlah sembahyang tersebut. Cuma ada hutang tak dibayar. Bila ada hutang tak dibayar, orang panggil kewajipan tu belum lepas. Seolah kita belanja orang makan, dia belanja orang minum, hutang tak bayar. Duk belanja makan minum tu hutang tak bayar. Taklah haram. Belanja orang makan tak haram. Kita belanja orang minum tak haram. Tapi hutang tu tak bayar, tak lepas lagi. Itu ibaratnya. Mana kena bayar hutang dulu Ustaz ya. InsyaAllah. Dan soalan kedua ni Ustaz, adakah percaya kepada perkara gaib iaitu jin dan lain-lain selain pada malaikat tu termasuk di dalam rukun iman kedua? Adakah percaya kepada benda gaib seperti alam jin? Alam jin ni termasuk daripada alam gaib. Dan alam jin bukan satu. Kita kena tahu yang pertama, alam jin bukan satu. Alam jin itu cukup banyak. Bukan satu, bukan dua. Banyak sangat. Jadi, maka alam jin dan alam malaikat tak sama. Rukun iman kedua itu kita beriman dengan malaikat. Jin, malaikat, dua makhluk yang berbeza. Allah jadikan malaikat daripada nur. Allah jadikan jin daripada api yang namanya sambung. Wa khalaqtul jan min naris sambung. Dijadikan bangsa jan itu daripada hujung lidah api yang berwarna biru. Dia ada jin hitam, ada jin merah, ada jin biru. Kalau ifrit biru. Kalau jin ifrit tu biru. Nampak keribat warna biru, itu ifrit lah. Biasa hari ni nampak keribat warna hitam. Itu jin biasa lah. Nampak kelibat warna merah, tu ada pangkat sikit, ada paku sikit tu. Maka jin setengah daripada makhluk ghaib, wajib kita beriman dengan perkara ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Wajib kita beriman dengan perkara ghaib. Ghaib terampak dengan mata kasar. Dalam dunia mereka nampak manusia, di akhirat terbalik kita nampak jin, jin terampak manusia. Wallahu a'lam. Soalan terakhir Ustaz ya.
berkenaan dengan pegang Al-Quran ni yang ada terjemahan ni. Maknanya boleh ke pegang Quran terjemahan tanpa wuduk? Berdosa ke? Soalan dia macam tu. Pegang terjemah Al-Quran. Kalau kita kata tafsir, kalau tafsir Al-Quran, dilihat mana yang lebih banyak. Kalau Al-Quran lebih banyak, maka berhajat wajib pada wudu. Kalau tafsirnya lebih banyak dari Al-Quran, maka tak berhajat kepada wudu, tak wajib kepada wudu. Dilihat mana yang lebih banyak, antara tafsir ataupun antara Al-Quran. Tengok begitu, mana yang lebih banyak. Kemudian ulama ada bahas lagi. Biasanya kalau kita buka terjemahan tafsir ni, ayat Quran di atas, kemudian tafsir di bawah. Ayat Quran di atas, tafsir di bawah. Kemudian kalau tafsir yang lebih banyak, kita tak ambil wudu, dan sebagai ulama mengatakan yang boleh disentuh itu hanya tafsir. Jangan sentuh pada ayat Qurannya. Bila kata umum, tafsir lebih banyak Al-Quran, adakah semua tempat kena sentuh? Ulama dalam bahasan alim ulama juga membahaskan tulisan terjemah tafsir itu yang sentuh. Adapun tulisan Quran itu tidak boleh disentuh. Wallahu SWT. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi soalan yang akan datang nanti kita tanya lagi lah. Jadi banyak tengok soalan nanti Ustaz pun dah letih, insyaAllah. Jadi kalau ni bahagian tauhid, jadi lebih bagus kalau kita soalan yang berkenaan dengan kitab kita pada malam ni, insyaAllah. Kalau bahagian fiqh, jadi kita tanya tentang fiqh lah ya, insyaAllah. Kita jangan lari daripada kitab kita, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jadi insyaAllah kita minggu depan kita terus istiqamah ya dalam kita mengaji Fardhu Ain ni. InsyaAllah, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.